kasih kepada semua peserta ya. Mudah-mudahan dalam 5 siri ini tanpa ada perubahan, kalau ada perubahan kita akan maklumkan, kita dapat membaca isi-isi penting daripada kitab Majmu' ya. Jarang kita baca Majmu' tapi kita kena baca ya sebagai salah satu manhaj yang sangat terbaik untuk kita mempelajarinya. Pada hari ini kita baca Muqaddimah saja. Itu pun mempunyai pelbagai orang kata apa? Pelbagai hikmah, manhaj, maklumat yang sangat hebat. Kita akan baca Muqaddimah hari ini. Al-Imam Nawawi rahimahullah, dulu pernah kita khatam di Jakim. Buku ni tebal ya. Kita tidak bacalah 200 muka surat ya. Tapi saya telah memilih benda-benda yang penting untuk kita berkongsi bersama. Kalau Majmu' 23 jilid tapi yang ni Muqaddimah sahaja. Dia tahqiq Muhammad Al-Muhaimidi. So Muqaddimah yang penuh dengan kaedah dan adab dan akhlak, juga etika berfatwa. So pengajian kita ni kita baca, kalau ada persoalan boleh boleh nak cakap pun boleh, nak tulis pun boleh. Jadi kita open. So kita boleh mula. Okey, kitab Majmu' ini secara ringkasnya ia adalah syarah kepada Al-Muhadzab. Muhadzab karangan Al-Imam Asy-Syirazi Abu Ishaq Asy-Syirazi rahimahullah, yang mana dia merupakan Amirul Mukminin fil fiqh Syafi'i. Dan Imam Nawawi rahimahullah adalah muhaqqiq madhab, muhadzib madhab. Orang yang menapis, dianggap sebagai penapis mazhab Syafi'i yang banyak riwayat, ada banyak qaul, dan dia bersama dengan Imam Ar-Rafi'i membuat pembersihan daripada benda-benda yang lemah. Ini adalah satu gerak kerja yang sangat beratlah untuk membaca aliran-aliran yang ada di dalam mazhab Syafi'i, daripada Khurasiyun, daripada Baghdadiyun, daripada Misriyun. Jadi banyak benda yang dia kerja kena buatlah. So kita akan baca dan kita lihat bagaimana metodologi mazhab Syafi'i. Sebab kita di Malaysia kita segi undang-undang kita mazhab Syafi'i lah. Namun pengajian manhajiyah Syafi'iyah tidak sangat berlaku. Yang berlaku ialah pengajian mazhab, iaitu dari sudut ibadat, muamalat, makna kita belajar ahkam fiqhiyah. Namun manhaj imam itu sendiri kita tidak menelaah. Dan bukan setakat kita, tapi dia memberi satu faedah untuk al-bahithin, untuk ahli fatwa. Pengajian ini sebenarnya dia berfaedah kepada semua golongan, kepada bahithin, kepada fuqaha, kepada qudah, kepada orang yang mempraktikkan fatwa. So ia sangat penting dibaca. Muqaddimah saya tak baca, alhamdulillah. Al-Barri Al-Jawad itu tuan-tuan dan puan baca sendirilah. Okey, Syed dah nampak dah, Syed? So bisanadil muttasilin ila Imam Nawawi rahimahullah wa nafa'ana wal muslimin bi ulumi fid dharain amin. Kalau tak jelas bagi tahu ya. Okey, amma ba'd. Okey, nampak dah. Kalimah ini penting, amma ba'd ni untuk memfokus apa yang kita nak bincang. Faqad qala Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Azimul Halim Al-Hakim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini muqaddimah dia. So apa yang menarik yang kitab Majmu' ini, dia merangkumi ada tafsir ahkam, ayat ahkam, dan tafsir hadis ahkam. Itu yang menarik. Sebab itu buku ni kalau siapa yang nak mendalami fiqh salaf secara mendalam, inilah buku yang paling terbaik ataupun di antara yang terbaik. وهذا نص في أن العبادة خلقوا للعبادة ولعمل الآخرة والإعراض عن الدنيا بالزهادة. Ini nas yang menunjukkan bahawa dalil, nas maksud dalil yang menunjukkan kita ini dicipta, hamba-hamba kita lah, dicipta untuk beribadat dan untuk beramal untuk akhirat kita dan berpaling daripada dunia. Bukan maksud meninggalkan dunia, mana hati kita dengan sifat zuhud. Dan Imam Nawawi memanglah orang yang sangat zuhud. Dia makan sehari sekali saja. Di waktu pagi dia makan sebiji kacang, waktu buka puasa dia minum segelas air. Fakana aula mashtaghala bihi al-muhaqqiqun. Amalan yang paling afdal untuk kita sibukkan dirilah di kalangan para fuqaha dan ulama. Wastaghraqa al-awqati fi tahsilihi al-arifun,
dan kita nak orang kata apa, nak habiskan masa ini adalah di kalangan orang yang arif, wa badal wus'a, dan untuk mencurahkan segala tenaga kita fi idrakil musyammirin, orang yang berusaha. Kalau dia nak bekerja, ini waktu yang paling terbaik. Itu waktu kita mencari ilmu. Wa hajara ma siwahu linailihi al-mutayaqqidun, dan meninggalkan apa selain daripada benda yang boleh menghalang kita mencapai apa yang didapati oleh mereka yang mencapai kejayaan dalam bidang ilmu. Ba'da ma'rifatillah wa amilal wajibat, sebagaimana kita kenal Tuhan, kemudian melaksanakan ibadat yang wajib. At-tashmira fi tabyini ma kana musahhihan lil ibadat, itu kita bersungguh-sungguh untuk mencari ilmu yang boleh menerangkan benda yang boleh memperbetulkan ibadat kita. So at-taharah, kita ada buat itu pengajian taharah. Kemudian kita ada ibadat, muamalat, yang mana kita nak belajar untuk mentasahkan dahulu dalam bentuk retail ke, dalam bentuk individu dan seumpama dengannya. Kalau yang besar, itu ada topik yang lain. So maknanya secara fardu ain, ilmu ini sangat penting untuk mentasahkan ibadat kita. Allati hiya da'bu arbabil uqul, yang merupakan sunnah-sunnah, dia panggil rutin orang-orang yang berakal, wa ashabil anfus al-zakiyat, dan juga rutin-rutin orang yang memiliki hati yang bersih, ya. Kerana ingat, kebanyakan kitab turas bila sebut adalah untuk ta'lilat, adalah untuk menerangkan ta'lil, ya, alasan, dipanggil root cause, ya. Sebab laisa yakfi fil ibadat, tidak cukup dalam ibadat suwarut ta'at, hanya gambaran saja, rokok, nampak luaran tu betul, tapi Allah, dia punya fiqh hanya muka surat. Kalau buku ini muka surat 68. Kalau siapa yang ada buku saya ni 68. Muka surat 68. Nanti saya bagi nombor telefon kalau siapa nak beli buku ni, sangat menarik. Buku ni, makna saya, pengalaman saya yang kecil ni, makna saya dah mula belajar majmuk start daripada form 6. Tapi sampai sekarang ni baca, sebab apa? Banyak tak faham. Makna apa? Banyak benda kita dapat. Banyak alasan kenapa kita berterusan. Maknanya kalau saya start baca umur 18 majmuk, so sekarang ni dah 40, dah 22 tahun. Kerana dia punya maklumat dia, kerana ilmu dia tak kehabisan. So ini pesanan-pesanan sebagai masyayikh, kita kena bersohbah dengan buku ni sampai kita matilah. Kita tak boleh macam baca sekali kita berhenti, tidak. Malah kita kena pilih buku-buku yang kita suka, yang kita sayang, yang kita kena ulang, baca dan seumpama dengannya. Yang lain tu kita bacalah. Yang kurang minat tu kita baca Murul Kiram. Tapi yang menjadi asas kepada buku ni 23 jilid, Ustazah. Taib. So ini di antara benda yang penting, kita tak nak suar saja, tapi kita nak sempurna solat kita. Bala budda min kauniha ala wafqi qawaid asy-syar'iyyah. Mesti orang kata apa? Mengikut landasan syariat. Itu poin yang patut kita ketahui pada masyarakat, bukan sembahyang yang banyak, tapi sembahyang yang muwafiq ala qawaid syar'iyyah. Itu poin yang penting di dalam kita belajar fiqh. Okey, kita langkau sedikit. Okey, yang wahada azman, dia cerita zaman sekarang ni zaman orang sibuk dengan dunia. Itu zaman Imam Nawawi, ya. 600 dia lahir 631. So zaman sekarang ni lagilah kita lalai dengan dunia. Hatta kita belajar agama pun lalai lagi. Sebab kita ada aghrad dunyawiyah. Sekarang ni apa cabaran orang agama ialah kita belajar agama untuk populariti, kita belajar agama dengan tujuan duniawi. So itu di antara cabaran kita. Dan kita bukan nak blame siapa, tapi itu cabaran. Dulu orang belajar agama untuk mengislahkan diri dia, untuk mendekatkan diri kepada Allah dan nasrul dakwah. So sekarang ni kita belajar dah lain, ya. Niat yang lain, tetapi bukanlah salah, tetapi maknanya maqamat kita dengan orang dahulu cukup berlainan. Hatta kita menulis pun kita target royalty. Di samping kita menyebarkan ilmu, tapi kita cari rezeki. Itu bukan benda haram, tapi orang dahulu mereka tak target macam tu. Macam Imam Nawawi rahimahullah, tak ada royalty pun buku ni dapat, tapi orang yang jual buku dia semua jutawan. Waqad athara al-ulama radhiyallahu anhum at-tasnifa fiha min al-muhtasarat wal mabsutat. Ulama banyak menulis kitab daripada kitab
yang kecil seperti matan Abi Syuja'. Itu kita ada buat pengajian matan Abi Syuja'. InsyaAllah kita akan ulang lagi. Kalau ada permintaan boleh request dekat Ustaz Said. Itu kita akan buat pengajian matan Abi Syuja' daripada awal sampai habis. Dan kita dah habis dah pengajian tersebut. Dan juga kitab-kitab yang besar, Mabsutat. Mabsutat ini dia perlu masa. Misalnya kita sebut dahulu kitab Munir Muhtaj diajar oleh ulama selama 20 tahun. Memang belajar agama ni kena korban banyak lah. Dia bukan untuk kemewahan. Kalau kita cakap kemewahan, kita bukan ambil dalam bidang agama. Dia datang tu dia ada sebab-sebab yang lain lah. Tapi ilmu agama tu sendiri dia tak macam belajar medik, engineering atau business. Dia memang kita boleh target kaya lah. So, tapi agama ni kalau dia kaya tu ada faktor-faktor yang lain. Tapi zat dia tu dia tak. Sebab kita ada benda yang kita kena banyak mengerti. Ya. Ada benda yang kita boleh charge. So dia perlukan kepada satu pemikiran yang sangat luas. Itu kita nak tengok nilai sumbangan kita lah. Masyarakat berubah, masyarakat tahu. Itu sebenarnya yang ada di dalam pemikiran para ulama kita. Wa auda'u fiha minal mabahith wat tahqiqat ini. Mereka telah menulis dalam kitab itu perbahasan-perbahasan yang menarik, yang baru, yang moden, ikut zaman mereka lah. Dan juga tahqiqat, benda yang belum diselesaikan kes tersebut, dia tahqiq, dia tashih. Dalam buku saya 68. Kalau sini yang ada di situ, tengok di bawah tu, waqad aktsara al-ulama radhiyallahu anhu at-tasnifa fiha min al-muhtasarat wal mabsutat, ya. Wa auda'u fiha min al-mabahith wat tahqiqat wan nafais al-jalilat, perbahasan-perbahasan yang mahal. So misalnya saya sebut contoh-contoh dalam majmu', Imam Nawawi pernah mengkaji dalam salah satu bab taharat bertahun-tahun. Dia kata waqad bahathtu sinin. Satu isu dibahas bertahun-tahun, itu tanda keikhlasan. So kita sekarang ni zaman kalut, kita nak cepat. So kadang tu bila kita nak cepat, natijah dia pun cepat. Tetapi keikhlasan ulama dahulu sampai satu kes kadang-kadang bertahun-tahun. So kita mesti ada benda yang cepat dan ada benda yang kita kena lambatkanlah kalau kita masih belum menjumpai adillah. Tapi ini untuk al-bahisin yang betul-betul nanti kita baca manhajnya kita nampak macam mana kedudukan kita di dalam peringkat ulama, ya. Baik. Wa jama'a ma yuhtaju ilaihi wa ma yutawaqqa'u wuqu'uhu. Dan ulama dulu mengumpulkan apa benda-benda yang diperlukan oleh masyarakat lah, oleh pelajar, oleh ulama, dan benda yang akan berlaku. So ini dipanggil sebagai al-fiqhul iftiradi. So fiqh ada fiqhul waqi' dan juga fiqhul mutawaqqa'. Kita ada fiqh yang relatif dan fiqh yang dijangka berlaku. Allahu akbar. Mana tadi? Walau ala andari ihtimalat, walaupun benda itu mungkin jarang berlaku. Walaupun benda tu jarang berlaku, tapi hakikatnya apa yang difikirkan oleh ulama dahulu, IVF, dalam bidang saintifik lah, IVF, derma organ, penanaman rambut, alat-alat yang ditasawurkan boleh berlaku. Misalnya ada satu benda yang takkan berlaku lah, tapi dibincangkan juga. Misalnya disebut oleh ulama Syafi'i, kalaulah kita boleh memindahkan satu lot tanah di Arafat dan kita bawa mai ke Malaysia contohnya, sah tak wukuf kita di Malaysia di atas tanah Arafat tu? So itu benda yang agak sukar berlaku, tapi dibahaskan untuk tadrib akli. Sebab fiqh ni selain daripada ifta', sebab fiqh ni dia banyak anwa'. Dia bukan, fiqh ni bukan satu bahagian, dia banyak bahagian. Ada fiqh yang bersifat ifta', ada fiqh yang bersifat tadrib, ya, ada fiqh bersifat tadris. So kita tidak boleh memandang fiqh ni satu hala aja nak bagi jawab hukum pada orangnya, tapi di antaranya adalah riyadhah aqliyah. Satu latihan akal yang sangat menarik. Itu kita kena faham. Kadang zaman sekarang ni orang belajar fiqh nak fatwa. So itu satu pengajian sahaja, juzuk daripada pengajian fiqh. Ada untuk qada', ada untuk ta'lim, tadris dan pada irtiyad aqli, latihan akal. So itu perlu kita faham dalam kitab-kitab fiqh. Kemudian fasyakarallah itu tak apalah, itu tak payah kita baca sebab kita sepatutnya kita baca, tapi kita bukan untuk talaqi 20 tahun. Kita ada 5 siri saja. So kita langkau kepada summa inna
ashabana al-musannifin. Ashabana maksudnya ulama-ulama di kalangan pada pengikut manhaj Syafi'i. So ashabana adalah jamak pada sahib, dan sahib di sini bukan maksud kawan tetapi al-tabi'un li qawaidil madhab. Orang yang mengikut kaedah-kaedah mazhab. So ada dua kitab yang penting. Hatta bila kita buat di sini, orang yang belajar Syafi'i pun tak tahu benda ni sebab apa? Mereka tak membaca mukadimah ini. So sepatutnya mukadimah ini dibaca di peringkat sekolah menengah ataupun universiti supaya kita tahu manhajiyah. Sekarang kita belajar universiti manhajiyah research, tetapi kita tidak mengikuti apa-apa manhaj mazhab. So kita menulis berdasarkan kita punya muyul, kita punya kemampuan, kita punya justification, kita punya orang kata apa, tilikan kita. So itu ada pro and kontra bahayanya. Kerana kita tak tahu kita berjalan di atas apa sebenarnya. So benda itu bukan salah, tapi martabat kita tu adakah kita dah menjangkaui dan sudah mengikuti latihan-latihan peringkat-peringkat yang telah disediakan oleh ulama kita. So kalau kita buat latihan feel, kita buat orang kata apa induction dan sebagainya, okey semua tu itu pendataan, tapi manhaj tafkir kita sebagai seorang faqih ataupun bakal faqih, apa manhaj kita? Adakah kita hanya buat orang kata dalam bentuk pemerhatian, kemudian analyse. Tapi kita ada analyse pun mesti ada fundamentalnya. Itu problem yang saya selalu bertanya kepada sahabat-sahabat. Bila kita buat research, kita based on apa? Apa yang kita guna mazhab kita? Maliki kah, Hanafi kah, Hanbali kah, ataupun kita masuk berdasarkan kita punya alat. So alat kita ni adakah valid atau tidak valid? Dan ini benda yang perlu kita cek balik bila kita baca kitab Muqaddimah Majmu' ini. Baik. Wa an sa'iril ulama tadi. Okey. Wa an sa'iril ulama al-muslimin aktsaru tasanifa. Mereka telah banyak menulis kitab-kitab kama qaddama yang kita sebut, tapi di sini dia tekankan dua kitab yang sangat penting. Itu pun kita tak gaji ya. Wa tanawwa'u fiha kama dzakarna wa ishtahara minha li tadrisil mudarrisin. Kitab sangat masyhur di zaman Imam Nawawi, tapi zaman sekarang ni tidak masyhur. Ya, untuk kita nak melatih guru-guru dalam masa sama melatih anak-anak murid ataupun pelajar. Tapi saya tidak suka menggunakan student sebab saya bukan guru. So kita menggunakan sahabat-sahabat dan sebagainya, kita berkongsi sharing. Ya, guru adalah orang yang ada kelayakan dan mu'ahal dan sebagainya. So lastu mu'ahalan ditadris, tapi kita adalah sharing ya. Wa bahthil mushtaghilin, orang yang buat kajian. Iaitu apa dia? Al-muhadzab. Dan juga al-wasit. Okey, Al-Muhadzab kita dah terang dah apa nama kitab dia, Abu Ishaq Shirazi, dan Al-Wasit karangan siapa? Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah. Dua kitab ini kalau kita betul-betul nak orang kata nak berenang dengan cara yang betul. Saya selalu question dan query iaitu kita berenang dengan cara apa? Based on apa? Manhaj apa? Cara mana kita fikir? Cara kita sendiri ke? Kalau cara kita sendiri, siapa yang endorse? Itu problem dia. Wahuma kitabani azimani sannafahuma imamani jalilani Abu Ishaq Ibrahim Ali ibni Yusuf Ash-Shirazi, yang orang Parsi ini. Wa Abu Hamid Muhammad ibni Muhammad Al-Ghazali Parsi ini. Radiyallahu ta'ala anhuma wa taqabbara dhalika wa sa'ira a'malihima minhuma. So ini di antara benda yang kita ketinggalan. Kita tak belajar. Kita al-wasit dan muhadzab, al-majmu'. So bila kita tak terdedah pada pembelajaran, baca lain. Baca kitab tak cukup. Must be talaqi. Sebab talaqi ni dia proses. Dia proses munaqashah, munazarah. Sama-sama ambil faedah daripada mudarrib dan juga daripada mudarrab, maknanya daripada guru dan juga dia punya student dia. So bila kita gagal untuk membaca kitab-kitab sedemikian, macam mana kita nak membentuk yang disebut sebagai malakah fiqhiyah? Min aina ya'ti? Daripada mana
datangnya kemampuan, kepakaran ataupun kemahiran dalam berfikir. Laqad ghafarallahu al-karim. So kita langkau di sini ya. Panjang cerita dia. Nanti tak payah baca. Idza kana, apabila kitab ini yang kami terangkan tadi, kama wasafna wa jalalatuhu ma'indal ulama, sangat besar di sisi ulama di zaman mereka, kana min ahamil umur al-inayah bi syarhihima. Sebab mereka ni bimathabati matan. So yang paling utama kita nak ambil berat tentang mensyarahkan lagi bahasa-bahasanya. Imam Nawawi ada satu kitab yang siapa yang nak mendalami dan mengenal ulama-ulama Syafi'i dan mustalah-mustalahat mereka, nama kitab tersebut Tahdzibul Asma' wal Lughat. Dia ada 3 atau 4 jilid ikut cetakan. So kitab itu menjadi satu teras kepada tulabus syariah yang bermazhab Syafi'i untuk mendalami supaya dia tahu lagi dengan lebih mendalam. Setelah dia baca mukadimah ni, dia refer kepada Tahdzibul Asma' was Sifat. Dan pengajian ni kita tidak pernah tadrib dari kita. Sebab kita ni perlu jadi macam main bola juga sebenarnya ke Padang tu dengan penuh latihan, dengan buat mereka check up. Semua benda dia buat supaya melepasi dia punya darajat-darajat tersebut. Jadi dia kata apa lagi? Idh fihi ma a'zamun fawaid. Dua-dua kitab ni, Al-Wasit dan Muhadzab, ada tahqiq yang baik oleh Al-Imam Dr. Muhammad Zuhaili, ada 6 jilid. Cetakan Darul Qalam, dan daripada Wasit tahqiq guru saya Syekh Al-Allamah Dr. Ali Qaradari hafizahullah, ada 9 jilid. Darul Basyair, dua-dua ada dan mawjud. So siapa yang berminat untuk menelaah dan menyelusuri jalan ulama, ini jalan ulama. Okay, ini adalah manhaj yang betul. Sebab telah dipraktiskan oleh beribu-ribu ulama dan mereka sampai kepada tempat mereka. Mereka sampai ke tempat fuqaha. So kalau kita nak sampai kepada mereka, kita mesti melalui jalan mereka. Taib. Wa ajzalul awaid. Awaid sama dengan faedah. Ulangan dia. Dia panggil ROI dalam istilah ekonomi. ROI lah. ROI. Fa inna fihi mawadi'a kathiratan ankara ahlul ma'rifah. Wa fiha kutubun ma'rufatun mu'allafatun. Faminha ma laysa anhu jawabun sadid. Di sana ada tempat-tempat yang banyak juga yang diingkari perbahasannya oleh orang yang mengetahui lah. Dan kitab-kitab ma'ruf telah ditulis mengkritik. Jadi Imam Nawawi buat syarah nak kritik balik, nak backup balik. Faminha ma laysa anhu jawabun sadid. Ada jawapan yang dikemukakan oleh Ghazali dan juga Syirazi tak kuat. Imam Nawawi backup balik. Wa minha ma jawabu sahih mawjudun adid. Ada yang tepat, yang elok. Fayahtaju ila al-wuquf ala dhalika ma lam tahdur ma'rifatuh. Kena kaji mendalam lagi bagi mereka tidak ada pengetahuan. So mungkin jawapan itu tidak difahami, diurai lagi oleh Nawawi rahimahullah. Wa yaftaqiru ila al-ilmi bihi ma lam tuhid bihi khibratuh, dan berhajat kepada pengetahuan oleh orang yang tidak ada pengalaman. Ilmu maksud kepakaran. Wa kadzalika fihi ma min ahadits wal lughat. Dalam kitab-kitab ini ada jumlah hadis yang lemah dan tak lemah, yang kuat, wal lughat, bahasa-bahasa yang digunakan pakai. Imam Nawawi jelaskan kitab Muhadzab ini dia ada himpunan kamus mustalahat, nama dia 2 jilid, saya tak ingat, saya ada 2 jilid besar. Dia himpun lafaz-lafaz lughah yang keliru di dalam kitab Muhadzab. So kita kena beli buku tu lah. Nanti saya cek nama tajuk dia, Al-Musta'dzab fi Syarh Al-Fadhil Muhadzab. Faham begitu. Nama dia Al-Musta'dzab fi Syarh Al-Fadhil Muhadzab. So ada 2 jilid. So apa nama dia, menerangkan alfaz lughah. Sebab di antara benda yang wajib diambil berat oleh orang yang minat fiqh. Bila dia minat fiqh, dia tak boleh pergi go through to fiqh tu, dia tak boleh masuk fiqh tu. Dia kena mendalami bahasa-bahasa fiqh. Dan saya cadang mesti ada 2 kitab. Yang pertama Tahdzibul Asma' wal Lughat ini, dan satu lagi kitab apa nama dia Al-Misbahul Munir oleh Al-Fayyumi Asy-Syafi'i, kerana dalam kamus tersebut dia fokus lafaz-lafaz fiqh yang digunakan pakai oleh Imam Ar-Rafi'i. Jelas tak? Ada siapa yang tak faham? Ataupun ada siapa yang nak tanya? Ataupun ada siapa yang ni setakat ni?
Setakat ni okey tak? Jelas tak? Jelas Syekh. Siapa yang first time baca Muqaddimah Majmu'? Okey, saya ulang sekali lagi. Yang pertama, nama kitabnya Tahdzibul Asma' wal Lughat. Tahdzibul Asma' wal Lughat. Okey. Nanti bagi kita nak tahu juga berapa orang yang first time baca kitab ni, jadi kita boleh nak tengok, nak selidik berapa ramai yang mendedahkan, jadi kita boleh ulang lagi, kita jemput lagi kan. Kalau dah ramai baca, tak ada masalah lah. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, Al-Misbahul Munir oleh Al-Fayyumi. Warruah, Wanaqalah Warruah. Nama-nama perawi, ya. Wal ihtirazat, dan benda-benda yang kecualikan. Wal masail al-mushkilat, dan benda-benda yang tak faham. So dijelaskan oleh Al-Imam Nawawi dalam kitab ini. Wal usul muftaqirah ila furu'il wa tatimah. Ada usul-usul yang tak dijelaskan. Dia punya aplikasi dia dijelaskan oleh Imam Nawawi rahimahullah kepada furu'-furu' dan tatimat furu' juga, tapi pelengkap. Ma la budda min tahqiqihi. Ma la budda ni maksud yajibu, wajib kita tashih. Tahqiq di sini maksud tashih. Tahqiq ni ada banyak makna. Di antaranya tashih. Maknanya benda tu tak clear, jadi kita clearkan. Benda tu khilaf, yang mana kuat, yang mana lemah kita tak tahu, kita tahqiq balik masalah tersebut. Wa tabyinihi bi awdahil ibarat, dan kita menerangkan dengan sejelas-jelas ibarat. Allahu Akbar. Ini di antara benda yang sangat penting, tuan-tuan dan puan-puan. Kenapa kita perlu ada kitab ini. Dan dua-dua kitab ni Imam Nawawi syarah. Cuma kitab Al-Wasit Imam Nawawi tak habis dan tak jumpa. Mafqud. Al-Majmu' pun tak habis. Imam Nawawi tak sempat meninggal dunia. Sempat 9 jilid sahaja dalam sampai babur riba sahaja. Sayang sekali, tapi Allah Ta'ala takdirkan. Kalau siap kitab Majmu' ni, Allahu Akbar, kitab yang terbesar dan terhebat di dunia lah. Fa'ammal wasitu faqad jama'tu fi syarhi jumalan mufarraqat. Kitab wasit aku dah kumpul dah dan mensyarahkannya dalam satu, orang kata apa, pada buku yang pada yang dipanggil apa, berasingan. Sa'u'adzibuha, dan insyaAllah aku akan edit lagi. Ya, maksud sekarang ni dalam proses pengeditan. Kita tak sempat lah. InsyaAllah ta'ala fi kitabin mufradin. Maksud dia masih dalam raw lagi lah. Masih dalam raw. Akan dikumpul dalam satu kitab yang jelas dan lengkap. Tetapi sampai sekarang ni kitab itu tak dijumpai. Kalau jumpa sangat sedap lah. Sebab tulisan Imam Nawawi ni, pemerhatian saya lah. Pengalaman saya baca daripada kitab, daripada Matan Arba'in yang sampailah kepada tahqiqat dia. Dia bahasa yang indah, bahasa yang kita boleh pelajari. Sangat hebat, terutamanya dalam kitab Majmu' Minhajul Talibin Syarah Sahih Muslim. Kalau kita kena pelajari, kita kena kumpul. Kita Nawawi ini bukan ta'asub, tapi kita nak belajar manhaj tafkir dia itu. Itu yang penting daripada pengumpulan kitab. Wa ammal muhadzab, kitab sekarang ni lah. Fastakhartullaha al-karim fi jam'i kitabin fi syarhi sammaituhu bil majmu'. Maksud dia himpunan-himpunan syarah kitab. Semua dikumpul. Tafsir, bahasa, hadis, takhrij hadis, tafsir lughat. Semua benda dikumpul. Fiqh salaf dan seumpama dengan dia masukkan dalam kitab ini. Dan itu insyaAllah kalau saya tengok strategi saya lah, saya nak baca bab apa majmu'. Mungkin kita boleh buat dalam bab misalnya at-taharat. Kita tengok macam mana dia bahas. Mungkin saya bincang Ustaz Syed nanti. Macam kita nak tengok cara dia bincang. Mungkin kita ambil as-salah, mungkin kita ambil as-saum. Semuanya menarik sebab dia akan cerita dulu lurah, kemudian ayat Quran di segi asbabun nuzul kalau ada, kemudian tafsir ayatil ahkam, kemudian kepada hadis, dia punya takhrij hadis ni sahih tak sahih. Kemudian kepada matan hadis, kemudian kepada permasalahan fiqh, sama ada benda ni khilaf tak khilaf. Disebut pendapat-pendapat para ulama salafan wa khalafan. So sangat luar biasa. Jadi dia kata apa, dia berdoa pada Allah Ta'ala lah akan siap buku ni, tapi itulah Allah Ta'ala takdirkan tidak siap. Baik. Dia cerita apa dia punya manhaj dia? Adhkuru fihi insya'Allah jumalan min ulumihi zahirat. Aku akan sebutkan ilmu yang sangat hebat
Wa ubayyinu fi anwa'an min fununil muta'addidah, aku akan terangkan pelbagai ilmu. Fiha tafsirul ayati kariman. Ini boleh buat tesis master kot noh. Kena tanya Dr. Fahimah, maksud dia kalau tafsir ayatil ahkam daripada majmuk boleh masuk ke PhD ke ataupun master saja doktor? Kalau ikut penafsiran doktor lah. Ke Tafsir degree ya boleh pergi. boleh master. Boleh master lah. Ha. PhD ada standard dia kan. Siapa yang kalau nak buat master boleh kaji tafsir ayatil ahkam Imam Nawawi dan baca majmuk ini. So satu peluang yang sangat hebat. Wal ahadith an-nabawiyyat, dan hadis-hadis nabawi. Wal athar mauqufat. Ini kita tak belajar ni fiqhul salaf, fiqhul tabi'in, fiqhul sahabah, ini panggil al-athar. Dua kitab yang kita kena ada. Jenuh kita kena beli, memang kena ada duit dan kena rajin. Iaitu Musannaf Abdul Razak, ada 15 jilid, tahqiq Abdul Rahman Al-A'zami, dan satu lagi Musannaf Ibn Abi Shaybah, 28 jilid, tahqiq oleh Al-Allamah Syekh Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, anak murid pada Abdul Fattah Abu Ghuddah, Allah lupa ni, ada 28 jilid. Syekh siapa ingat boleh tolong? Said, dia bisa main Malaysia. Allah, 28 jilid di tahqiq itu 30 tahun. 30 tahun. Ada 28 jilid. Satu lagi ada doktor tu tahqiq, 28 jilid lebih kurang daripada Musannaf Ibn Abi Shaybah. Dia yang menarik dihimpun apa? Fatwa sahabat, tabi'in dan tabi'in. So kitab ini akan menjadikan kita memahami lebih kurang 70 mazhab Islam yang ada. Kita duk faham mazhab ni ada 4 je. Ada yang tinggi sikit, dia faham 8. Sebenarnya mazhab hampir 500 mazhab yang kita boleh koreksi untuk menyelesaikan masalah. Tapi yang orang kata standard dia 70 mazhab. Iaitu daripada zaman sahabat, tabi'in dan tabi'in. So nak kaji benda ni, perlu ada Musannaf Abdul Razak yang saya sebutkan tadi, ada 15 jilid. Maktabul Islami, dia punya taba'ah dia, ada tahqiq dia Abdul Rahman Al-A'zami, lama dia tahqiq. Kemudian Muhammad Al-Awwamah, alhamdulillah. So Ibn Abi Shaybah 28 jilid. Jadi kita baca di situ ada fiqh yang tak dijumpai di dalam kitab-kitab fiqh 4 mazhab atau 8 mazhab. Nampak tak? Tetapi untuk kita nak menerokai benda ni, kena selesai 4 mazhab dulu, baru ada kemampuan ataupun satu mazhab dan qawaid mazhab. Sebab di sini dalam majmuk kita akan tengok sebahagian daripada fiqh, sedikit kisah yang saya pengalaman membaca sampai sekarang kita membaca, iaitu Imam Nawawi mengambil ataupun berhujah dengan fiqh Hasan Al-Basri dalam sebahagian kes taharah. Saya tak ingat kes spesifik, tapi kes taharah, yang mana kes tersebut tak ada qaul nas daripada Imam Syafi'i rahimahullah. So dia kata ini pendapat Hasan Al-Basri bertepatan dengan kaedah mazhab. So di sana ada jawapan yang tidak ada nas dalam kitab, tetapi kita boleh menggunakan kaedah mazhab dan mentakhrijkannya ke atas pendapat imam-imam yang di luar daripada 8 mazhab. So manhaj ini tak diperkenalkan kepada kita, hanya setengah-tengah negara seperti Mesir dan sebagainya. Mereka cenderung kepada manhaj sebegini, dan ini manhaj yang sangat luas, yang sangat baik untuk menyelesaikan kes-kes moden. Baik. Kemudian wal fatawa maqtu'ah. Apa maksud maqtu'ah? Bukan terpotong, fatwa-fatwa tabi'in. Dipanggil hadis maqtu'. Kalau marfu' Rasulullah, kalau mauquf para sahabat, maqtu' tabi'in. Jadi ini kita kena belajar mustalah ulumul hadis. Dan ada sedikit ilmu ini dalam kitab ini. Wal ash'ar, syair. Syair kena belajar. Sebenarnya kita telah menjauhkan fuqaha daripada syair. Sebab tu ini kesilapan manhaj lah. Perlu kita mengembalikan fuqaha kepada pengajian syair. Sebab syair ni adalah fuqaha, pakaian kepada fuqaha. Asy-sya'ru dam'i. Syair itu adalah air mataku. Hina ya'silunil asa. Bila kita setengah sedih, kita mesti membaca syair.
So syair ini merupakan pakaian ulama. So ini di antara manhaj yang tak ada zaman sekarang ni. Kalau kita tulis apa-apa pun tak ada syair-syair dah. Dan kalau kita tulis orang tak nampak pelik ni apa, tiba-tiba syair. Tapi sebab ini adalah manhaj salaf. Ini manhaj yang sepatutnya kita ikut. Wal ahkam al-i'tiqadiyah, sebagian ahkam i'tiqadiyah dibincangkan juga di sini pada muqaddimah. Ya, wal asma' wal lughat, nama-nama perawi, subhanallah. Wal lughat, bahasa-bahasa. Wal quyub al ihtirazat, prasyarat dan apa dia punya kaedah-kaedah ihtirazat yang dikeluarkan, yang memasukkan dan sebagainya. Wa dzalika min fununihi al ma'rufah wa ubayinu min al ahadits sahihah. Kita takhrij hadis lagi, subhanallah. Sampai ada tesis yang menunjukkan al-Imam Nawawi ini adalah maksud dia ahlul hadis, ahlul takhrij, jarh wa ta'dil. Maksud dia boleh mentasih dan juga mentadaifkan. Dan ini yang membezakan Imam Nawawi dengan Imam Ghazali dan Imam Nawawi dengan Imam Rafi'i. Subhanallah. Ini yang membezakannya. Taib. Kemudian wahasanaha wa dha'ifaha marfu'aha wa mawqufaha muttasilaha, yang dia bersambung, mursal. Saya akan bacakan insya-Allah ada 5 bahagian ni kita baca hadis mursal, sebab hadis mursal ni adalah satu isu yang besar di kalangan ulama-ulama mujtahidin. Wa munqati'aha, dia yang terputus sanadnya, mu'dilaha wa mawdu'aha itu hadis mawdu'. So hadis mawdu' ni kita lewatkan sedikitlah. Masyhuraha, yang lebih daripada 3 perawi. Waribaha, 1 perawi saja. Wa qul gharibul ma rawa rawin faqat, ya. Wa mursalun min sahabi saqat, wa qul gharibul ma rawa rawin faqat. So perawi yang 1 saja jaluran seperti hadis innamal bin niat, dia adalah disebut sebagai hadisun gharib. Dia ada sahih tapi gharib pada isnadnya. Taib. Wa syadaha wa munkaraha wa maqbula wa maqlubah, hadis yang maqlub, sanad yang diubah. Yang ni saya malam kita tengok Imam Nawawi ni memang meleleh liak, tak boleh nak picak macam mana dia berkuasai terlampau banyak sangat ilmu. Wa mu'allalaha wa mudrajaha, hadis yang mu'allal. So dalam kitab risalah Imam Nawawi, Imam Syafi'i ada membahaskan tentang isu yang disebut sebagai ta'lil. Ta'lil ni bukan assuration, bukan root cause, tapi ta'lil dalam bidang hadis, iaitu nampak macam sahih tetapi tidak sahih. Wa mudrajaha, kata-kata sahabat yang dimasukkan ke dalam hadis, disangka hadis tetapi bukan hadis. Qaru dzalika ila akhirih. Baik. Wa hadhihi al-aqsam alladhi dzakartuha kullaha mawjudatun fil muhaddab. Wa samadhi'uha insya-Allah, dia akan terangkan nanti insya-Allah. Yang menarik dia kata apa lagi? Ubayyinu minha. Nampak tak? Aidan lughatiha. Dalam hadis ni, kita yang terbaik kita nak belajar lughat dia adalah Nihayatul Athar atau Nihayatul Athir oleh Ibnul Athir. Ada 1 jilid besar. Kalau yang cetakan yang panjang mungkin 4-6 jilid. So kitab itu kalau mereka yang nak belajar fiqhul hadis mesti ada. Kerana dia menerangkan bahasa-bahasa hadis yang mungkin orang Arab sendiri pun tak faham. So ini di antara manhaj cara kita mengkaji. Kalau kita Google sementara, boleh saya pun guna Google tapi dia sebagai sementara. Lepas tu kita kena rujuk balik kepada masadir asliyah. Kalau tak, kita tak dinamakan sebagai muhaqqiq. Sebab muhaqqiq ini dia akan rujuk kepada maraja' dan masadir asliyah. Dia buka betul-betul lisanul Arab. Dia baca lisanul Arab betul-betul tak. Dia baca kitab Tahdhibul Lughat. Sebab Imam Nawawi ni bila dia nak buat bahasa Arab, dia rujuk lebih daripada 10 kamus yang mu'tamadah. Baru kamus. Ya, dan kamus yang terbesar kalau kita nak beli iaitu Tajul Arus, ada 30 jilid. Harga dia pun dekat 2,000 jugalah. Cetakan Darul Kutub Ilmiah, tapi yang tu pun yang ada. Yang kedua, beli kitab Tahdhibul Lughah oleh Imam Al-Azhari, ada 10 jilid. Itu dia antara kitab yang terbaik perbahasannya. Lebih baik daripada lisanul Arab, walaupun lisanul Arab 10 jilid juga, tetapi Tahdhibul Lughat lebih kuat dan power daripada lisanul Arab. Wa idza kana al-hadith fi sahih al-Bukhari wa Muslim, aku tak bincang sebab itu telah diterima oleh ulama, sebut saja Bukhari Muslim, tak sebut dah sanad dia. Aw ahadihima iqtasartu ala idafatihi ilaihima, tanpa membahaskan. La udifuhu ma'aha ila ghariha, aku tak tambah apa dah. Sebab bila dua tu sepakat, habislah.
illa nadiran, melainkan sedikit. Kalau ada keperluan. Fi ba'dil mawatin. Alasan sebab apa? Cuba manhaj Imam Nawawi. Kalau kita nak guna manhaj ni, boleh tak boleh? Li'anna ma kana fihima aw fi ahadihima ghaniyun 'an at-taqwiyah. Bila kita sebut riwayat Muslim dan Bukhari, kita tak perlu nak bahas dah. Sebab ijma' telah menerimanya bil qabul. Ini manhaj Imam An-Nawawi rahimahullah. Tapi kalau kitab-kitab lain, dia akan bahas wa amma ma laisa fi wahidin minhuma fa udhifuhu ila ma tayassara. Aku akan tambah lagi lah kalau kitab-kitab yang bukan Bukhari dan Muslim. Min kutubis sunan, iaitu waridihima au ila ba'dihha, ataupun sebahagian daripada kitab sunan. Fa idza kana fi sunani Abi Dawud, ini kitab yang terbaik untuk kita belajar fiqhul hadis. Wa Tirmizi yang kedua, wa Nasa'i yang ketiga, allati hiya tamamu usulil Islam al-khamsah. Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmizi dan juga Nasa'i. Ibn Majah ada khilaf. Okey. So 5 benda ini persoalan. Kita pernah baca tak? Siapa yang pernah baca 5 kitab atau pelajari kutub khamsah? Itu kita jawab sendiri. Maksudnya kalau kita kena preparation. Apa yang aku nak buat? Macam mana aku nak belajar Sahih Bukhari? Macam mana aku nak belajar Sahih Muslim? Macam mana aku nak belajar Sunan Abi Dawud? Macam mana aku nak belajar Sunan Nasa'i? Macam mana aku nak belajar Sunan Tirmizi? Jelas طيب. أو في بعضها أقتصر أيضا على إضافتي إليها وما خرج عنها أضيفه إلى ما تيسر. أنت apa? Okey. Wa mata kana hadithu dha'ifan bayantu dha'fahu. Itu kehebatan Imam Nawawi. Kalau hadith tu dhaif, aku terangkan pasal apa dhaif. Wa nabahtu ala sababi dha'fihi, dan sebab dhaifnya. Mampukah kita tulis fiqh cerita pasal hadis lah. Kemudian sebab pula, Allahu Akbar. Illam yatulil kalamu biwasfi. Kalau tak panjang saya, kalau panjang aku tinggal lah sebab nanti susah pula. Tengok manhaj dia. Wa idza kana hadithu dha'if walladhi ihtaja bihi musannif. Ini cara yang tepat. Kita jangan kutuk ulama. Tak semestinya fiqh hadis itu lemah, fiqh itu salah. Ini manhaj. Dia panggil apa? Butlanul dalil la yastazimu butlanal madlul. Hadis ataupun dalil yang salah, tak semestinya fiqh dia salah. Itu kaedah. Dapat nak kaedah tu? Butlanul dalil la yastalzimu butlanal madlul. وإذا كان الحديث الضعيف أو الذي اعتمد أصحابنا ataupun dinukilkan oleh Imam Syirazi, hadis itu lemah, dipegang oleh ulama-ulama kita Syafi'i, sarahtu bidha'fi, aku terangkan dia lemah, tetapi thumma adhkuru dalilan limadhhab min al-hadis in wajadtu, aku akan terang dalil yang lebih kuat. Wa illa fa min al-qiyasi aw ghairi, kalau tak jumpa dalil daripada hadis, aku terangkan daripada kaedah qiyas. So dia tak tolak pendapat fiqh tu, diganti dengan hadis yang lebih kuat. Ini yang sepatutnya berlaku. Wa ubayyinu ma fihi ma waqa'a fil kitab min alfazil lughat wal asma' ila akhir. Dia dah sebut tadi dah. Okey, kita tengok apa kitab-kitab yang dia pegang. Wa qad jama'tu fi hadzal naw' kitaban sammaitu bi tahdhib al asma' wal lughat. Ini yang saya sebutkan tadi. Jama'tu fi ma ta'allaqu bi mukhtasar Muzani. Muzani satu jilid boleh dapatkan, harga tak sampai 100. Wal muhadzab wal wasit wat tanbih, Imam Syirazi juga ada satu jilid, sangat bagus. Imam Nawawi hafal. At-tanbih Imam Nawawi hafal. Al-muhadzab Imam Nawawi hafal satu jilid, 1/4. Ada 4 jilid, dia hafal 1/4 satu jilid lah. Wal wajiz Imam Ghazali juga. Wal rawdah kitab dia sendiri, alladhi ihtasartuhu min syarhil wajiz, iaitu ada 24 jilid. Nama kitab tu adalah Al-Aziz ataupun Asy-Syarhul Kabir li Imam Ar-Rafi'i rahimahullah. Ada 24 jilid. Sangat menarik. Saya ada buku tu cetakan di Kuwait. Boleh beli lah. Boleh cek di web. Saya tak ingat web tu, tapi kalau siapa yang tahu boleh orang kata apa, cek di Google lah. Li Imam Abil Qasim Ar-Rafi'i rahimahullah min al-alfadhil arabiyyah wal ajamiyyah wal asma' wal hudud. Hudud ni definisi lah. Wal quyud wal qawaid, syarat-syarat dan kaedah dan dawabit. Qawaid fiqhiyah pun ada, dawabit fiqhiyah pun ada. Subhanallah. Tapi dah ada tesis orang yang kumpul kaedah fiqhiyah dan dawabit fiqhiyah yang dipakai oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah. Wa dzalika mimma lahu dhikrun fi syai' min al-kutub as-sittah wa la yastaghni talib 'ilm min amithli. Kita memang perlu kitab-kitab ini.
So Imam Nawawi sendiri galakkan kita baca kitab-kitab ini dan dapatkan okey. Wa amal ahkam. Okey, jadi betul lah. Wa amal ahkam fa wal maqsudul kitab. Yang tadi itu sebagai istitradiyah tambahan saja. Tapi perbahasan fiqh itulah tujuan objektif utama tulisan majmu' ini. Fa ubalighu fi idaham yang panjang sungguh bi asli ibarat. Dia sendiri ini kewajipan para penulis. Cuba menulis dalam bahasa yang paling mudah. Itu dia sebut bahasa yang paling mudah, kita baca pun payah nak faham. Bagaimana kalau Imam Nawawi menggunakan bahasa yang lagi susah. Wa adummu ila ma fil asli min al-furu' wa tatimat, aku gabungkan usul kepada furu' wa zawaid mustajadat dan benda-benda yang baru wal qawaid al-muharrarat, kaedah yang telah dikenal pasti sebagai kaedah yang sahih, wal dawabit al-mumahidat, kaedah-kaedah yang boleh menjelaskan ma taqarru bihi insya-Allah a'yuna ulil basair wal inayat, yang akan menggembirakan mata-mata orang yang bijak, para ulama lah kisah dia punya secara ringkasnya. Allahu akbar. Wal mubarri'in min adnasi tarafu' wal jahalat, orang yang membebaskan diri mereka daripada sifat sombong dan kejahilan. Thumma in min hadhihi ziyadat, dan tambahan-tambahan ini aku akan sebutkan insya-Allah pada pertengahan perbahasan al-muhadzab, iaitu Imam Syirazi sendiri. Wa minha ma adhkuruhu fi akhir fusul, ada yang aku sebutkan pada perbahasan yang terakhir sebagai penutup, sebagai tambahan. Wal abwab, pada perbahasan setiap bab. Wa ubayyinu ma dzakara musannif, dan aku terangkan lagi perbahasan yang dibincangkan oleh Abu Ishaq dan yang disepakati oleh ulama-ulama Syafi'i. Wa ma wafaqa alaihi jumhur, dan juga pendapat-pendapat yang disepakati oleh mazhab-mazhab yang di luar sana, jumhur ulama. Allahu akbar. Wa ma infarada bihi, ataupun pendapat itu memang dia seorang saja pegang, itu Imam Syirazi bersendirian. Au khalafahu fil mu'dham, atau pendapat itu disanggah oleh ulama-ulama Syafi'i yang lain. Wa hadha an-naw'u qalilun jiddan, tapi sangat sedikit. So ini satu analyze yang dibuat oleh Al-Imam Syirazi rahimahullah. Kalau kita nak buat pembuktian, nak buat istiqra', kita kena baca ini 9 jilid satu persatu, dan kita keluarkan satu persatu yang boleh kita jumpa insya-Allah. Allah. Wa ubayyinu ma unkiru alaihi musannif, aku terangkan juga benda-benda yang ulama-ulama engkar terhadap musannif daripada hadis, nama, lughat dan masalah yang tak tepat. Ma'a jawabi, dan aku sebutkan lagi jawapan. In kana minal murdiyat, kalau benda ni sesuai lah, maksud meredakan orang. Wa kadzalika, aku terangkan juga jumala mimma unkiru ala al-Imam Muzani, ala al-Imam Ghazali fil Wasit, ala musannif fit tanbih, ma'al jawab in amkana, aku dengan jawapan pasal apa jawapan begini. Yang ni boleh buat kajian sebenarnya, ya. Fa innal hajata ilaiha kal hajati ilal muhadzab. Semua kitab-kitab ni seperti mana juga diperlukan oleh muhadzab, maka juga memerlukan penerangan oleh Imam Nawawi rahimahullah untuk menerangkan keserabutan. Sebab zaman itu inilah cara ulama belajar ilmu Islam. Dengan kitab yang sahih, dengan pemikiran yang sahih, maka tidak berlakulah yang dipanggil sebagai keganjilan fiqh. So keganjilan fiqh ni berlaku kerana kita tidak mengambil daripada buku yang bersifat muhaqqaqah mu'tamadah. Baik, wa altazimu fihi bayan ar-rajih, aku akan beriltizam dengan menerangkan pendapat yang terkuat daripada qaulain, itu pendapat Imam Syafi'i, wajahain, pendapat ulama-ulama Syafi'i, at-tariqain, dua aliran yang meriwayatkan Khurasaniyin dengan Baghdadiyin, yang mana meriwayatkan qaul Imam Syafi'i yang mana lebih kuat daripada dua aliran tersebut, awil aqwal, ataupun pendapat Imam Syafi'i, ataupun pendapat ulama-ulama Syafi'i aujuh wa turuq, mungkin aliran yang lain daripada Muslim dan sebagainya yang tak disebut oleh musannif. So ini di antara benda yang saya rasa sangat luas ilmu dia, tak tahu nak katalah. Sebab tu bila kami baca dengan guru kami di Darul Ifta, nama Dr. Rafa' Osman, dia kata Imam Nawawi ni satu makhluk yang ajaib. Makna dalam kitab ini ada semua. Itulah. Jadi siapa yang nak beli, boleh kumpul duit lah. Harga kitab ni RM1,200, 23 jilid. Kalau beli kat Mesir, saya rasa dalam RM600 kot. Kena beli lengkap 23 jilid. Tapi nak beli mukadimah ni ada sejilid. Nampak tak Sofia?
Kalau nak beli yang ni boleh. Muqaddimahnya ada, tetapi kalau yang majmu' itu 23 jilid. Tapi insya-Allah cuba kita himpun sikit lah. Dari dulu pemirsa mengaji pun dapat beli juga pada tahun 2002 ke 2003. Baik. Wa'lam anna kutubal madhab fiha ikhtilafun syadid. Di sini disebut kitab dalam mazhab Syafi'i ni banyak sangat ikhtilaf. Cara ringkasnya itu yang dia membuatkan kitab ini dia tulis. Lepas ini saya langkau saya ambil benda yang sangat penting, iaitu wa ahrisu. Ini yang penting kita belajar untuk menjadi pakar dalam satu mazhab. Takkanlah mazhab apa pun, tapi ini cara yang betul. Tak ada cara yang lain. Ala tatabbu'i kutubil ashab. Kena baca hawi kabir. Kena kaji satu persatu tulisan-tulisan ulama mazhab. Minal mutaqaddimin, seperti Imamul Haramain, dari Imam Muzani, Imam Buaiti, wal mutaakhirin seperti Ghazali, Syirazi, ila zamani, sampai ke zaman aku ini, Imam Nawawi tatabbu' satu persatu. Makna dia baca mungkin ratusan kitab secara analyze dan juga istiqra' induction. So ini satu benda yang Allahu Akbar. Ini dikatakan mujtahid faqih hakiki. Adapun kita Allah jauh sangatlah, jauh. Kita baca kitab ni pun subhanallah. Dah dekat sejam dah. Minal mabsutat wal mukhtasarat, dia kumpul semua. Sebab tu bila kita baca muqaddimah ni, saya dulu masa di Mesir saya cuba kumpul lah. Yang kecil yang besar, alhamdulillah tak lengkap semua, tapi maksud dia mukhtasar pun kita ada, yang sederhana ada, yang panjang pun ada. Supaya baru kita dapat mengenali mazhab dengan baik. Kita cuba menelaah kitab ni apa dia, kitab khulasah pada wajiz kita tu macam mana, kitab wasit macam mana, hawi kabir macam mana, bahar macam mana, muhadzab macam mana, majmu' macam mana, apa nama dia, nihayatul matlab macam mana. So kita kumpul nihayatul muhtaj, fatul muhtaj, supaya kita dapat melihat dengan sendiri tanpa melihat kepada reference yang indirect. So di sini kita melatih diri kita mendekati para ulama. Wa kadzalika nusus Imam Syafi'i. Ini kena beli kitab Kitab ada saya risalah ada 10 jilid. Ini cetakan yang terbaik Darul Wafa tahqiq Dr. Rifat Fauzi. Kita tu siap tahun 2004. So saya galakkan kalau di kitab tu dia ada mausu'ah muqaddimahnya adalah risalah, jilid 2-nya taharah sampai jilid yang ke-10. Dia ada di situ ikhtilaf dia dengan Imam Malik, dengan Ibnu Abi Layla, kemudian ikhtilaf hadis. Itu sangat-sangat menarik, dan ibtal istihsan. So kalau beli yang cetakan tu sangat menariklah, sebab Dr. Rifat Fauzi, masa saya bertemu dengan dia, saya tanya dia tahqiq kitab ni berapa lama? Dia tahqiq, dia ambil masa 6 tahun. Dia di antara ulama Syafi'i, ulama hadis yang mempunyai sanad Syafi'i pada yang bersambung sampai kepada Imam Nawawi rahimahullah. Radiyallahu ta'ala anhu fa anquluha min nafsi kutubihi al-mutayassir indi. Yang ada di sisi aku mutayassir indi. Kal ummi wal muhtasar Muzani. Maksud al-muhtasar Muzani wal Buaiti wa ma naqalahu al-muftun. Zaman kita tu pun tak ada zaman sekarang ni. Al-mu'tamadun minal ashab. Itu yang pertama. Apa lagi Imam Nawawi buat? Wa kadzalika atatabba' fatawi. Tepat fatawi lah. Fatawal ashab mutafariqat. Dia baca semua fatwa-fatwa para ulama Syafi'i. Fil usul wa tabaqat. Dalam usul, kaedah usul dan juga tarikh sejarah mereka, tabaqat mereka. Wa syuruhahum, dan syarah-syarah mereka. Imam Nawawi ada 2 kitab, syarah Muslim dan Bukhari. Bukhari tak sampai kepada kita, yang sampai syarah Muslim. Wa haitsu anqulu hukman aw qawlan aw wajhan aw tariqan aw lafdha lughatin aw isma rajul aw halatan aw dhabt lafzatin. Semua dia kaji. Bacaan Zakaria ke satu-satu dia dhabit. Dan benda ni yang tidak ada pada kita. Kita tulis dan kadang tu nama pun tak tepat, sebutan tak tepat. Ini yang berlaku di dalam penulisan kita zaman moden yang kita anggap sebagai tidak tahqiq. So, penulisan tahqiq ini sangat penting. Sebutan nama orang sangat penting supaya kita melatih diri kita sebagai satu kesempurnaan dalam pembacaan. Wa huwa minal masyhur aqtasiru ala dhikrihi min ghairi ta'yin qa'il. Kalau dah masyhur,
dia tak terang panjang lah. Ini dalam bidang sejarah, dah kita lompat sikit lah. Okey. Baik. Kita masuk muka surat sebelah. Apa manhaj dia? Wa adhkuru, okey, wa adhkuru syekh fi hadzal kitab insya-Allah madahibas salaf. Ini yang penting. Ini yang ditinggalkan dalam tulisan kita. Sebab kita sekarang ni banyak kepada tulisan buku moden dan bagus, tetapi sebenarnya buku moden dia tidak melatih malakah fiqhiyah. Buku dia memang ditulis untuk natijah. Dia ada riset, ada data, tapi buku sedemikian dia tidak melatih malakah fiqhiyah. Kerana dia tidak bergelombang yang munazarah, tidak ada hadis, tidak ada bahasa. So malakah tu tidak wujud. Tapi natijah bagus. Penyelesaian dia ada, bukan tidak ada penyelesaian. Ada data bagus, tetapi fundamental tu tidak ada. Ini di antara isu-isu yang disebut banyak oleh Syekh Ali Qadari hafizahullah. Minas sahabah, tengok disebut pendapat mazhab sahabah. Kita tak pernah belajar mazhab sahabah. Wa tabi'in faman ba'dahum. Kalau kita nak belajar fiqh dia, Al-Mughni Ibn Qudamah, Al-Muhalla, kemudian As-Sunan Al-Kubra, Imam Baihaqi rahimahullah. So kitab itu tak ada pendahan kepada kita. Min fuqahil amsar. Amsar ni Misr, tempat-tempat yang ada kerajaan lah. Misr, bila sebut Misr ini, tempat yang ada idarah, ada pengurusan kerajaan. Lawan dia Badawi macam kampung, tak ada apa, orang kata DO, tak adalah DO. Radiyallahu ta'ala anhum ajma'in bi adillatiha minal kitab was sunnah wal ijma' wal qiyas wa ujiba anha man insaf. Aku akan jawab ke semua isu ini dengan adil. Wa abstul kalam fil adillah, aku akan huraikan, sederhanakanlah perbahasan dalam dalil, ikhtisar, walaupun banyak kita perlukan, semua dia buat benda tersebut. Dan poin yang penting wa'lam bawah tu, anna ma'rifat madhhabis salaf bi adillatiha min ahammi ma yuhtaju ilaihi. Benda yang sangat penting. Tapi aina nahnu, kita sekarang ni, kita tak baca Nailul Awtar, kita tak baca Fathul Bari. So untuk kita belajar fiqh salaf dengan dalilnya, perlu kepada Fathul Bari, perlu kepada Nailul Awtar. So ada tak pengajian yang mengajak kita baca Fathul Bari? Ada tak pengajian yang mengajak kita membaca kitab Nailul Awtar? Ada, setiap tempat adalah. Tetapi Fathul Bari tak ada. So kalau kita baca Muqaddimah Fathul Bari pun dah subhanallah, dengan nama sanad dia, dengan penulisannya. Yang ni baca 5 tahun baru jilid yang pertama. Yang lain tak apa, tapi yang jilid pertama Muqaddimah dia tu sangat luar biasa. Ada mudalisin lah apa sebagainya. Ini sebenarnya yang saya cerita di sini adalah untuk membentuk mujtahid mutlak. Cerita dia macam mana nak membentuk mujtahidun mutlak. Baik. Lianna ikhtilafahuma fil furu' rahmatun. Kerana apa? Perbezaan mereka dalam fiqh adalah rahmat. Wa bi dzikri madahibihim bi adillatiha ya'rifu al-mutamakkinul madahiba ala wujuhiha ar-rajih war-rajih min al-marjuh. Bila kita belajar fiqh salaf, kita tahu pendapat yang paling terkuat, pendapat yang jelas, pendapat yang hebat. Sebab itu pentingnya ilmu mengetahui fiqh salaf. Okey. Muka surat sebelah, wa aktsaru ma anquluhu min al-madhahibil ulama min kitabai al-Ishraf wal Ijma' Ibnul Munzir. Kitab dua ni mesti ada. Kitab Al-Ishraf wal Ijma' ni kita kena ada, dan baca Al-Qudwatu fi hadzal fan. Ini ulama sangat hebat. Wa min kutubi ashabil a'imma madahib wa la anqulu min kutubi ashabina min dhalika il qalil. Li'annahu waqa fi katsir min dhalika ma yunkirunahu. Kita yang lain dia tak sebut sangat sebab ada masalah. Tapi dia ambil dua kitab ni sebagai satu rujukan utama. Dan saya tambah kitab yang sangat hebat, iaitu Imam Ibn Munzir juga, iaitu kitab Al-Awsat. Ada 10 jilid. Ada 10 apa? 10 jilid. Baik. Baik. Saya buka surat penutup dia. Waqad kuntu jama'tu hadha syarh mabsutan jiddan. Aku sebenarnya kitab ni Imam Nawawi syarah panjang sangat. Dia cancel. Itu dia pendek sikit. Maka kitab ni ada dua versi. Yang panjang, yang pendek. Yang panjang ni dia pun baru jumpa. Tapi jilid berapa? Yang tu Imam Nawawi tak sertakan dalam majmu'.
9 sebab dia tengok panjang sangat takut orang tak baca. Jiddan bihaitsu balagha ila akhir babil haid 3 mujalladat. Bayangkan subhanallah bab haid saja 3 jilid mungkin makan masa 600 muka surat. Yang ada sekarang ni lebih kurang 100 lebih muka surat je. Babul haid asalnya ada lebih kurang 600 muka surat lebih kurang kita kata 3 jilid. Allah. Tak tahu Imam Nawawi ni otak dah subhanallah. Ish. Sebab itu bagi saya lah, saya sedih peribadilah sebab kalau saya belajar Imam Nawawi ni daripada umur 12 tahun, banyak benda kita dapat tapi terlambat lah belajar. Tapi tak apalah terlambat pun kita cuba explore juga. Sebab Imam Nawawi ni bukan pasal Imam Nawawi tapi susunan manhajnya itu menjadikan kita tahu semua perkara. Ulum syar'iyah, 12 bidang ilmu itu. Itu yang menarik dia. Kemudian yang kata apa? Thumma ra'aitu al-istimrar ala halal manhaj yuaddi ila sa'amatin mutali'ahi. Kalau aku terus cara macam ni akan membosankan pembacanya. Wa yakunu li sababan li qillatil intifa' bi kathratihi, akan menyebabkan kurang pada manfaat walaupun dia banyak. Wala ajzi an tahsili nuskhati minhu. Nak dapat nuskah pun payah. Sebab dulu kan kena pergi kat nasah penulis. So sebab haid saja 3 jilid, bila orang nak baca so dia ubah pemikiran. Fataraktu dhalikal manhaj. Ini dia katakan manhaj. Minhaj sama aja. Aku meninggalkan cara metodologi sedemikian panjang sangat. Fa'asuku al'an tariqatan mutawassitatan. Bayangkan kalau dia tu kitab macam ni, mungkin majmuk mencapai 50 jilid. So kalau 50 jilid siapa nak baca kan? Tapi saya rasa, tak tahulah pengalaman saya baca hampir 20 tahun ni. Tak tahu bila baca majmuk ni, Tuhan bagi baca sedap, indah, macam kita baca tak jemu. Dan kalau kita baca kitab lain pun tak seronok baca macam kita baca kitab Imam Nawawi. Walaupun dia tu mazhab Hanafi, walaupun dia tu mazhab Maliki, walaupun dia mazhab Hanafi, dia akan seronok baca kitab Majmu' ni. Rahimahullah. InsyaAllah ta'ala la minal mutawwalat wala minal muhtasarat. Tak panjang sangat, tak pendek sangat. So ini adalah kitab yang orang kata sangat menarik. Mudah-mudahan kita sampai kepada kefahaman kitab ini. Wa'lam anna hadzal kitab, bawa sikit. Wa in samaitu syarhal muhadzab fahuwa syarhun lil madhab kulli. Walaupun aku namakan kitab ini syarh muhadzab tapi bukan untuk mazhab Imam Syafi'i. Syarhun lil madahib. Aku syarah semua mazhab yang sedia ada di muka bumi ini. Kullihi bal li madhahibil ulama, kullihim Allah lil hadis wa jumali minal lughah. Aku terangkan bahasa Arab dia, sejarah, nama, wa huwa aslun azim untuk mengenal ma'rifatus sahih hadis wa hasanihi wa dha'ifihi wa bayani ilalihi wal jam'i mal ahadith muta'aridah, buat manhaj taufiq lagi. Subhanallah, saya tak tahulah kalau kita larat tak larat. Wa ta'wil khafiyat, hadis-hadis yang tak nampak bahasanya tak jelas, dia takwil lagi. Dia tak nampak dah. Okey. Wa huwa aslun azim da akhirih wastimdadi, ini pada wastimbatul muhimmat, dan ada juga bab yang Imam Nawawi istimbat dan ada yang terkeluar daripada mazhab Syafi'i. Nama dia ialah Ikhtiyarat An-Nawawi. Dia akan sebut wal mukhtaru dalam kitab Majmu'. Wal mukhtaru ini merupakan pendapat aku khusus yang bercanggah dengan Imam Syafi'i. Tetapi kalau kita nak buat macam tu, malu jugalah. Tapi dalam kitab Rawdatul Talibin, kalau disebut wal mukhtar, maknanya pendapat yang terkuat di dalam mazhab. Tetapi kalau al-mukhtar di dalam kitab Majmu', maknanya pendapat pribadi Imam Nawawi. Boleh dapat beza? Bila disebut kalimah al-mukhtar dalam kitab Majmu', maknanya pilihan Imam Nawawi sendiri. Kalau al-mukhtar dalam Rawdah, maknanya pendapat terkuat di dalam mazhab Syafi'i. Itu ambil perhatian. Wastimdadi fi kulli dzikri pada Allah Ta'ala, semua rujukan aku kepada Allah. Walhamdulillahirabbil alamin. Kita dah habis mu'zam 70% mukadimah yang saya pilih yang penting. Yang kalau tambahan boleh baca sendiri. Lepas ni saya akan masuk yang sejarah Imam Syafi'i, saya tak baca lah. Saya akan masuk manhaj Imam Syafi'i pada minggu depan dalam bab adabul fatwa, ya, ataupun etika di dalam fatwa mengikut
Imam Nawawi rahimahullah. Ada apa-apa persoalan tak? Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Setelah bab riba, yang menyambung tu sama ke dia punya metodologi dengan Imam Nawawi Ustaz? Dia sendiri mengaku dia tak sama dengan Imam Nawawi dan dia tak mampu jadi macam Imam Nawawi. Dan Imam Subki dia bagi alasan, yang pertama Imam Nawawi tak kahwin. Yang kedua, buku Imam Nawawi cukup. Yang ketiga, Allah Ta'ala tolong Imam Nawawi. Sebenarnya ini manhaj yang tidak ada di zaman sekarang ni. Manhaj yang dibuat oleh sebagian barat, bagus. Tapi dia lupa bahawasanya satu benda dalam ilmu ini pertolongan daripada Allah. Jika lam yakun ainullah lil fata awwalu ma yajni alai ijtihadu. Kalau Allah tak tolong kita, benda yang mula menjadi kita adalah usaha. So ini di antara benda yang penting. Pertolongan daripada Allah itu sangat penting. Manhaj salaf dipanggil. Okey. Kalau tak ada apa-apa, insya-Allah kita sambung pada minggu hadapan. Mudah-mudahan pada hari ini semua semangatlah. Kita baca pendapat orang ni. Ini adalah pendapat Imam Nawawi sendiri dan kita sama-sama renung untuk kita lebih semangat dalam menelaah syariat yang sangat luas ini. Terima kasih semua di atas sokongan anda. InsyaAllah kita akan jumpa pada minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.